Aduh, macam mana ya nak buat buku ikatan sila ni Hari tu tengok dah video. Macam ni ke? Ni dah ikatan mati ni. Hakim, Ya, apa cikgu. yang mulut Tuan Mak Hamid tangan terbelit-belit tu? Tak adalah cikgu. Saya sebenarnya nak cuba buat ikatan buku sila. Oh, ikatan buku sila. Tapi tak ingat pula caranya. Mudah je Hakim. Macam mana? Nak belajar tak? Boleh juga cikgu. Jom kita masuk kelas saya. Okey, cantik cikgu. Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat datang ke slot menengah atas bersama dengan saya, Lokman Hakim. Dan hari ini menarik, kita akan belajar tentang bahasa Melayu tingkatan 5, iaitu membina sahsiah unggul. Bersama dengan seorang cikgu yang bila saya tengok dia senyum. Bila saya tengok dia senyum. Bila dia senyum, saya tengok dia lah tu. Iaitu Cikgu Muhammad Zaim Zainal Adnan. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam Hakim, apa khabar? Apa khabar cikgu? Sihat, alhamdulillah. Baik, terima kasih kepada Cikgu Muhammad Zaim yang sudi bersama dengan kita. Dan kita juga hari ini ditemani oleh juru bahasa, iaitu Cikgu Muhammad Bukhari Cik Hassan. Okey, kacak Cikgu Bukhari kita. Baik, terima kasih kepada kedua-dua cikgu yang sudi bersama dengan kita hari ini. Okey, Cikgu Muhammad Zaim. Ya, saya. Saya difahamkan hari ini kita tidak bertiga. Ya, kita betul. ditemani oleh murid-murid yang lain. Ya, betul Tuan Rahman. Betul ke cikgu? Ya, betul tu. Okey, jadi boleh tak cikgu kenalkan mereka kepada kami? Okey, baik. Terima Silakan. kasih Norman. Baik, jadi murid saya pada hari ini ada 2 kumbang, 2 bunga. Oh, 2 kumbang, 2 bunga. Kumbang, Cantik 2 bunga. cikgu. Tapi kumbang bukan sebarang kumbang, bunga bukan sebarang bunga. Ya. Tak kenal maka tak cinta, bila dah kenal meruntun ke jiwa. Itu dia, cik. Okey, yalah sebab hari ini kita nak belajar seni berbahasa kan? Betul. Okey, jadi murid saya yang pertama pada hari ini ialah Haris. Hai Haris, lambai sikit Haris, lambai sikit dekat kamera. Okey, Haris, apa khabar Haris, sihat? Sihat. Okey, alhamdulillah sihat. Okey, kumbang saya yang kedua, murid saya yang kedua pada hari ini, sahabat baik kepada Haris. Venus, hai Venus. Venus dah makan dah Venus? Dah cikgu dah. Dah, alhamdulillah dah makan. Semua dah kenyang dah hari ni. Ya. Okey, baik. Jadi kita pergi kepada murid saya yang ketiga pada hari ini, iaitu Damia. Mana Venus? Pada hari ini, sahabat baik kepada Haris. Venus, hai Venus. Okey, Venus. Lambai sikit. Okey. Venus dah makan dah Venus? Dah cikgu dah. Dah, alhamdulillah dah makan. Semua dah kenyang dah hari ni. Ya. Okey, baik. Jadi kita pergi kepada murid saya yang ketiga pada hari ini, iaitu Damia. Damia, hai Damia. Lambai sikit Damia. Hai Damia. Okey, Damia, macam mana peperiksaan tadi? Okey tak? Cikgu. Alhamdulillah. Okey, baik. Jadi kita pergi kepada murid saya yang menemani saya yang terakhir ini, iaitu Radin. Radin, hai sikit. Lambai sikit Radin, hai. Okey, Radin sihat Radin? Okey, sihat katanya cikgu. Sihat katanya, tapi dia tak keluar sikit suaranya. Sihat alhamdulillah. Okey, baik. Jadi saya sudah memperkenalkan keempat anak murid kita pada hari ini akan menemani. Okey cikgu, terima kasih cikgu kerana sudi memperkenalkan murid-murid dalam talian kita. Kita dah kenal cikgu kita dah kenal murid-murid dalam talian kita. Sekarang cikgu, kita nak kenal pula apakah objektif dan standard pembelajaran kita hari ini. Okey, baik. Terima kasih Lokman. Okey, jadi secara umumnya hari ini kita akan belajar tentang bahasa Melayu tingkatan 5, di mana objektifnya lebih menjurus kepada murid-murid kita pada hari ini untuk membina karangan sambil menggunakan beberapa pepatah-pepatah peribahasa untuk kita sama-sama, untuk murid kita sama-sama membuat karangan yang terbaik
Loman. Jadi objektif kita ada dua. Yang pertama, menggunakan dua perbandingan semacam kata-kata hikmat, kiasan, madah pujangga dan bahasa berirama dalam bentuk lisan. Yang itu lisan. Yang kedua, menulis satu perenggan karangan ringkas yang mengandungi perbandingan semacam kata-kata hikmat, kiasan, madah pujangga dan bahasa berirama. Jadi itu objektif kita pada hari ini. Objektif kita pada hari ini adalah berlandaskan DSKP yang telah digariskan oleh pihak KPM, iaitu 4.2.1, memahami dan menggunakan perbandingan semacam kata-kata hikmat, kiasan, madah pujangga dan bahasa berirama dengan betul mengikut konteks. Baik, yang kedua, 3.4.3, menulis untuk menghasilkan pelbagai jenis karangan yang lengkap dengan menggunakan bahasa berbudaya. Okey, baik. Jadi boleh saya teruskan pengajaran pada hari ini ya? Silakan. Okey. Jadi hari ini kita lebih fokus kepada bahasa berbudaya seperti yang saya telah katakan tadi, bahasa berbudaya. Bagaimana kita nak kaitkan bahasa berbudaya ini dalam lisan kita seharian? Bagaimana kita nak kaitkan bahasa berbudaya ini dalam karangan, dalam penulisan anak-anak kita pada masa ini? Jadi yang pertama, bahasa berbudaya yang pertama ialah perbandingan semacam. Perbandingan semacam. Sebenarnya perbandingan semacam dan kiasan ini lebih kurang sama sahaja, tapi ada sedikit sahaja perbezaannya. Okey, kita tengok apakah dia perbandingan semacam. Okey, perbandingan semacam ini sejenis bahasa kiasan yang menunjukkan sifat keadaan seseorang itu sesuatu benda secara perbandingan. Maksudnya dia nak mengkiaskan sifat kita ini dengan perkara lain, dengan benda-benda lain. Okey, baik. Menggunakan kebanyakan perbandingan semacam ini, dia menggunakan perkataan seperti macam, seperti, bagai dan juga laksana. Okey, jadi contoh perbandingan semacam ni ada beberapa contoh yang saya dah tunjuk di layar. Okey, rajin seperti apa, cerdik seperti apa. Boleh tak kita nak dengar sikit suara anak-anak murid kita pada hari ini? Boleh ya? Kita nak dengar juga kelunakan suara anak murid cikgu. Siapa yang boleh bagi tahu saya lengkapkan ni? Rajin seperti apa ni rasanya? Okey, Venus, ya, silakan Venus. Saya cikgu. Rajin seperti saya cikgu. Rajin seperti saya. Pula dah. Dah pandai dah buat jenaka sekarang ni. Venus. Sebenarnya apa? Saya main je cikgu. Main. Okey. Okey, jawapan yang betul ialah rajin seperti semut cikgu. Ya, rajin seperti semut. Cerdik seperti? Cerdik seperti kancil. Rajin seperti semut, cerdik seperti kancil. Itulah contoh-contoh perbandingan semacam. Ada banyak lagi. Adil seperti hakim. Hakim? Hakim. Bukan saya. Hakim lah. Okey. Baik, kita pergi kepada yang kedua, iaitu kiasan pada hari ini. Menggunakan perbandingan seperti perbandingan semacam, sama juga. Menggunakan perkataan ibarat dan lebih kepada metafora, pembayangan. Okey, contohnya. Okey, siapa nak lengkapkan contoh kiasan ini? Boleh tak? Okey, Venus lagi. Venus aktif betul dari mula-mula ni. Okey, Venus. Mudah je ni cikgu. Mudah. Manisnya lautan seperti madu. Manisnya seperti lautan madu. Okey, manisnya seperti lautan madu. Kita nak terangkan bagaimana manis sesuatu makanan itu ibarat selautan madu manisnya itu. Okey, itulah kiasan. Itulah kalau kita perhatikan, kalau orang-orang dahulu berkata mesti ada berkias. Betul. Sedap kita dengarnya. Betul. Okey, baik. Kita pergi kepada bahasa berbudaya yang ketiga pada hari ini, iaitu kata-kata hikmat. Iaitu kata-kata hikmat. Kata-kata hikmat ini merupakan ungkapan yang dapat memberi pengajaran, teladan, kesedaran dan peringatan kepada kita. Dan kebanyakan kata-kata hikmat ini dikeluarkan oleh beberapa tokoh dalam ucapannya. Tetapi kebiasaannya kata-kata hikmat ni dia padat. Dia padat dan mempunyai maksud yang tersirat. Okey, baik. Jadi untuk yang kata-kata hikmat ni, siapa nak boleh tolong lengkapkan contoh ni? Sebab contoh yang saya bagi ni agak mudah. Jadi untuk permulaan kan, kita mudahkan murid-murid kita untuk kita dengar kelunakan suara mereka ni. Okey, siapa yang boleh bagi contoh ni? Contoh kata-kata hikmat ni. Okey, Damia. Cikgu. Ya, Damia. Okey, jawapannya bahasa jiwa bangsa dan
Bersatu teguh, bercerai roboh. Okey, betul. Bahasa jiwa bangsa, bersatu teguh, bercerai kita roboh. Nampak macam peribahasa. Tapi sebenarnya bersatu teguh ini merupakan salah satu kata-kata hikmat. Dan kebanyakan kata-kata hikmat tu ada yang digunakan sebagai peribahasa. Okey, jadi kita pergi kepada bahasa berbudaya yang keempat hari ini, iaitu madah pujangga. Jadi madah pujangga ini sangat menarik apabila kita masukkan dalam penulisan karangan kita. Tapi apa yang menjadi permasalahan murid-murid kita pada hari ini, mereka takut untuk menggunakan sebab tak tahu cara nak menggunakan. Jadi hari ini saya akan perjelaskanlah bagaimana nak menggunakan dalam penulisan karangan. Okey, jadi kita tengok madah pujangga ini kata yang digunakan untuk puja-pujian. Jadi tokoh-tokoh yang biasa keluarkan perkataan ini. Okey, contohnya murid cemerlang mempunyai pengurusan masa cemerlang. Mereka menganggap masa itu, siapa boleh lengkapkan contoh ni? Ada tak siapa yang Saya, Okey, cikgu. okey Haris, lengkapkan contoh ni. Saya ini senangnya cikgu, saya pernah baca. Oh, pernah baca. Oh, pernah baca sumber daripada belajar biar betul tu. Okey, Haris, apa contoh dia? Mereka menganggap masa itu umpama emas. Mereka menganggap masa itu umpama emas. Jadi ini merupakan madah pujangga. Okey, yang bahasa berbudaya yang terakhir pada hari ini lebih kepada lisan. Lebih kepada lisan, iaitu bahasa berirama. Mempunyai rentak dan irama tersendiri. Diambil daripada ungkapan atau peribahasa dan digubah menjadi perkara menarik, tidak terikat seperti pantun. Dia hujung-hujung rima dia menarik, hujung-hujung rima dia sama, tapi dia bukan pantun, dia bukan sajak. Itulah bahasa berirama. Kalau kita dengar ucapan yang mengandungi bahasa berirama pun sedap di telinga kita. Betul, kita pun khusyuk kita dengar. pun khusyuk kan. Okey, untuk contoh bahasa berirama ni, ada tak murid-murid kita nak cuba bahasa berirama ni? Okey, Radin. Radin semangat terus diangkat tu Radin. Okey, Radin. Saya cikgu. Okey, cuba. Cikgu kata tadi contohnya dalam majlis kan? Dalam majlis. Saya cuba. Tuan-tuan dan puan-puan, dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa. Radin, itu macam bukan kan? Itu macam lirik lagu je itu tu. lagu tu. Itu lirik lagu tu. Tapi sebenarnya Radin, kebanyakan lirik lagu yang terkandung dekat negara kita ni mempunyai bahasa berirama. Sebab hujung dia hampir-hampir sama. Betul lah cikgu. Kan? Baru saya perasan. Betul kan? Jadi itu merupakan salah satu bahasa berirama. Okey, patutlah. Jadi, pandai Radin bagi contoh tu. Terbaik, Radin. Okey. Okey cikgu, jadi itulah antara yang kita belajar untuk segmen ini. Jadi mungkin ustaz pula tertukar pula. Cikgu boleh rumuskan sedikit untuk segmen ini. Apakah yang sudah kita belajar? Okey, jadi pada hari ini murid-murid kita dah pun tahu, dah tahu apa dia bahasa berbudaya yang kita akan pelajari. Okey, yang pertama tadi ialah perbandingan semacam. Okey, yang kedua ialah kiasan. Okey, yang ketiga ialah madah pujangga. Okey, yang keempat ialah berkaitan dengan kata-kata hikmat. Yang terakhir ialah bahasa berirama. Jadi kelima-lima ini boleh kita gunakan dalam karangan, dalam penulisan karangan murid-murid kita dan juga dalam pertuturan seharian kita. Okey, baik cikgu, terima kasih atas ilmu yang dikongsikan dan sekarang kita nak berehat seketika. Boleh ke cikgu? Okey, boleh. Baik, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot menengah atas. Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim dan juga Cikgu Muhammad Zaim Zainal Adnan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Seri Rampai Kuala Lumpur, ditemani oleh juru bahasa kita Cikgu Muhammad Bukhari, Cik Hassan dan juga murid-murid dalam talian kita yang kacak, menarik, tertarik, kau memang the bomb. Baik cikgu, untuk segmen ini kita nak fokuskan tentang apa pula? Okey, baik. Untuk segmen ni kita akan fokus cara pembinaan perenggan isi dalam karangan. Menarik. Jadi sebelum kita nak memulakan ni, hari ni tadi kan tanya tentang ikatan buku sila tadi betul, kan. cikgu. Ikatan buku sila kan. Macam mana jadi, kita sama-sama belajar. Termasuklah murid-murid kita yang berada dalam buku. Cuba tunjuk sikit tali tu.
Tunjuk sikit tali tu. Semua saya dah bekalkan dengan tali ABM hari ni Okey. Tali. Okey, baik. Cara untuk kita buat ikatan buku sila ni, tujuan buku sila ni adalah untuk menggabungkan antara dua tali. Kemudian dia senang untuk dileraikan tapi ketat. Okey. Okey, tapi kuat. Okey, baik. Jadi cara yang pertama ialah kita kena mana macam ni. Tangan kanan letakkan di kiri. Kanan atas kiri. Kanan atas kiri. Kanan Baik. atas kiri. Kemudian yang di kanan kita ni pusingkan. Masukkan ke dalam. Ya, masukkan ke dalam. Okey. Masuk ke dalam. Okey, tadi kanan ke kiri kan? Baik. Okey, sekarang ni kiri atas kanan pula. Kiri atas kanan. Kiri atas kanan. Okey, kiri tu kita masukkan dalam. Masukkan dalam. Masukkan dalam. Jadi Okey. inilah ikatan buku sila yang Hakim nak tadi. Dah siap cikgu? Dah siap dah. Lah, mudah je rupanya. Mudah je. Okey. Sebenarnya ikatan ni adalah tujuan dia untuk lebih kepada untuk ikatan anduh contohnya. Senang. Ikat senang, nak buka pun senang. Jadi untuk kita nak uji sama ada ikatan kita betul ataupun tidak, tunjuk sikit. Betul tak betul? Okey. Okey, untuk kita nak uji ni, kebanyakan dia hampir betul dah. Tak ada seorang yang kurang tepat ni, tak apa. Okey, cara untuk kita nak uji dia, kita tarik dua bahagian ni. Okey. Okey, tarik dua bahagian ni. Okey. Tarik dua bahagian ni. Okey. Kemudian kita tarik macam ni supaya dia boleh lerai ke tak boleh lerai. Kalau dia boleh lerai maksudnya betul tu. Alamak, terikat. Alamak, terikat tu. Ada salah sikit. Ada salah sikit. Okey, Radin betul. Radin dapat leraikan. Haris betul, Haris? Okey, tunjuk Haris sikit. tunjuk sikit. Haris. Oh, Haris tak boleh leraikan. Radin seorang je yang boleh leraikan. Tak apa. Yang ni bukan ukuran untuk BB, dia hanya sekadar pengetahuan sahaja tentang ikatan buku sila. Okey, jadi itulah tadi teknik untuk membuat ikatan buku sila tadi tu. Betul. Jadi mungkin murid-murid kita di rumah pun boleh turut serta buat kan. Ambil apa pun tali dan cuba buat. Cuba buat. Okey cikgu, seterusnya? Okey, seterusnya pada hari ini. Okey, jadi topik untuk kita pada hari ini iaitu membina sasiah unggul. Okey, jadi sebelum kita masuk kepada soalan karangan apa yang kita nak buat, kita nak cerita sikit tentang apa dia aktiviti yang dalam, apa dia perkara yang terkandung dalam membina sasiah unggul ini. Okey, jadi ada gambar ni. Ada gambar di hutan, kemudian ada aktiviti di tengah-tengah sungai, di tengah-tengah jeram tu. Okey, siapa yang boleh bagi tahu? Siapakah boleh menjawab apakah aktiviti ini sebenarnya? Okey. Saya Okey, cikgu. Haris. Apa aktiviti ni? Saya pernah cuba cikgu semasa dia pergi ke camp dekat Tanjung Malim. Oh, pernah cuba. Bagus Haris ni. Okey, apa nama dia ni? Aktiviti di atas ialah tiup redah jeram. Tiup redah jeram. Okey, dalam bahasa Melayunya tiup redah jeram. Sebab apa? Sebab dia pakai tiup kat situ, pelampung kat situ, redah jeram. Tapi dalam bahasa yang kita biasa dengar dia ialah tiup rafting. Tiup rafting. Okey. Jadi aktiviti ini terkandung dalam program aktiviti Kem Jati Diri yang kita akan buat karangan pada hari ini, iaitu faedah menyertai Kem Jati Diri. Jadi untuk yang segmen yang pertama ini kita akan fokus kepada 3.4.3 inilah. Okey, jadi fokus karangan hari ini kita akan buat perenggan isi mengenai faedah menyertai Kem Jati Diri. Apa dia faedah Kem Jati Diri ini? Apa dia aktiviti dalam Kem Jati Diri ini? Daripada aktiviti itu, apa faedah yang murid-murid dapat? Okey, baik. Kita pergi kepada faedah yang pertama. Faedah yang pertama ini, dia konsep untuk hari ini. Konsep untuk hari ini, saya akan bagi gambar dan juga isi dan juga contoh. Tapi untuk yang contoh dan juga bahasa ni, mereka sendiri yang akan cari berdasarkan aktiviti ini. Okey, ada gambar kat sini. Okey, kemudian daripada sini baru saya akan bimbing mereka untuk membuat satu perenggan isi ini. Okey. Jadi baik, untuk gambar yang pertama, gambar ini boleh kita dapat dalam buku teks bahasa Melayu tingkatan 5. Okey. Jadi untuk gambar yang pertama ni, siapa boleh teka gambar apa ni rasanya? Gambar pertama tentang apa? Okey, Venus. Apa gambar ni? Kalau tadi Haris suka aktiviti air, saya suka aktiviti di atas ni cikgu. Kamu suka aktiviti ni. Bagus. Ini mesti perkasa badanganmu ni. Okey, gambar pertama ialah gambar berkawat cikgu.
Gambar berkawat. Okey, bagus tu Venus. Gambar yang kedua tu apa dia Venus? Gambar kedua ialah masuk hutan beramai-ramai cikgu. Masuk hutan beramai-ramai. Venus. Kamu dari tadi kamu dari tadi cuba buat jelawak dalam studio kita ni kan. Betul ke cikgu? Okey, kita tengok apa aktiviti. Aktiviti pertama betul lah tadi. Betul, berkawat. Berkawat ramai-ramai kan. Biasanya ada pelatun, ada squad kan. Kebiasaannya kalau kawat ni mesti ada 31 orang termasuk ketua. Jadi apa yang menarik dalam kawat ini iaitu ramai orang mendengar satu arahan sahaja. Apa faedah dia? Nanti mereka akan cuba cari apa faedah dia. Okey. Yang sebenarnya ialah merentas hutan. Bukannya masuk hutan beramai-ramai Venus. Bukan masuk hutan beramai-ramai. Nama dia ialah merentas hutan. Jadi dalam merentas hutan ni ada juga faedah dia. Faedah dia sama dengan berkawat tu. Okey. Jadi untuk dua-dua aktiviti ni, siapa boleh teka apa faedah dia? Sebenarnya faedah ni mereka boleh cari dalam buku teks lah. Damia. Damia. Laju angkat tangan Damia. Apa faedahnya Damia? Saya tak berapa suka sangat kawat kaki ni sebab saya perempuan. Tak suka. Tak suka. Yelah, betul lah, perempuan cikgu. Jaga kulit lah kata-katanya. Mana lit orang kata. Okey Damia. Tapi saya tahu faedah dia. Okey, apa faedahnya? Okey. Faedah dia bila kita berkawat, kita akan menjadi orang yang berdisiplin kerana kita mendengar arahan ketua. Berdisiplin cikgu. Ya, berdisiplin sebab dengar arahan ketua. Betul tak? Apakah faedahnya? Betul faedahnya sebab dia apabila kita sertai berkawat ni, seperti kata Damai tadi, kita akan dengar cakap ketua. Bila kita dengar cakap ketua, jadi kita akan lebih berdisiplin. Betul. Jadi kalau ketua kata bergerak ke kiri pusing, jadi dia akan ikut. Jadi disiplin. Disiplin itulah yang penting dalam membina sasiah unggul ini. Okey. Jadi sama juga dengan merentas hutan ni. Kalau kita tak berdisiplin, kita boleh sesat jalan. Betul cikgu, setuju. Okey, betul kan? Kalau kita tak berdisiplin, kita akan sesat dekat dalam hutan itu. Betul. Okey. Baik. Jadi untuk yang pertama ini, okey. Untuk yang faedah yang pertama disiplin ini, kita akan kaitkan dengan satu bahasa berbudaya yang sesuai. Untuk yang peringkat yang pertama ni saya akan bagi tahulah apa bahasa budaya yang sesuai ni. Okey, jadi bahasa berbudaya yang sesuai ini ialah rajin seperti semut. Tadi kan saya kata tadi kan macam adil seperti hakim. Jadi kita akan kaitkan apa sebenarnya kaitkan rajin seperti semut ni dalam perenggan ini. Okey. Jadi sebelum saya nak ajar cara untuk membina karangan ini, saya nak tanya dululah pengetahuan am ni murid-murid saya dalam Google Meet hari ini. Okey. Apakah maksud rajin seperti semut ni? Ada tak siapa yang tahu? Okey, Radin tahu. Apa dia maksud rajin seperti semut? Saya cikgu. Rajin seperti semut bermaksud sifat manusia yang rajin bekerja disamakan dengan semut. Sifat manusia yang disamakan dengan rajin seperti semut. Kalau kita tengok semut tu dibawa makan tu rajin kan, terus bawa ke sarang dia kan. Jadi rajin seperti semut. Okey, baik. Jadi yang ni ialah asas pembinaan dalam perenggan isi tu. Ini asas dia yang perlu murid rangka sendiri. Kita dah tahu contoh dia, kita dah tahu apa isi dia, kita dah tahu apakah bahasa berbudaya yang kita akan masukkan. Jadi hari ini saya akan mengajar satu teknik perenggan isi yang agak mudah untuk murid-murid di rumah sana bersama murid-murid saya pada hari ini akan mencuba untuk perenggan isi. Buat perenggan isi biasanya murid susah nak buat. Jadi ada cara dia. Ada cara dia. Paling sangat-sangat mudahnya. Okey, cara yang pertama kalau boleh tengok di sini ialah kita ada 5 kita ada 5 perkataan kat sini, iaitu yang pertama ialah I. Yang pertama ialah I. I ini ialah isi. Ayat yang pertama tu kita masukkan isi. Kita masukkan isi. Yang kedua ialah apakah. Apakah? Maksudnya kalau isi tu tadi disiplin kan. Kita cuba tanya diri kita balik. Apakah apa yang dimaksudkan dengan disiplin tu? Apakah disiplin? Kita tanya diri sendiri. Kalau kita tak tanya, kita tak tahu apa jawapan dia. Okey. Jadi yang ketiga ialah mulakan ayat dengan hal ini demikian kerana.
Okey, cikgu, kenapa tiba-tiba ayat yang ketiga kena mulakan dengan hal ini dimainkan kerana? Cuba kamu buat dulu. Bila kamu dah buat isi, bila kamu dah buat apakah, jawab soalan apakah, secara automatik kamu akan dapat buat. Kamu tulis je, hal ini demikian kerana, kamu akan buat jawapan sendiri. Tak percaya, cuba buat di rumah. Okey, baik. Kemudian yang ketiga, masukkan contoh. Contoh kita dah tahu hari ini, iaitu contoh berkawat dan juga merentas hutan. Okey, kemudian kita masukkan budaya berbahasa ini, iaitu seperti tadilah, kiasan ke pepatah, semua masukkan dalam ayat yang terakhir ini. Okey, baik. Yang inilah kelima ayat yang saya akan saya akan ajar, bimbing murid-murid kita pada hari ini satu persatu. Okey, kita tengok contoh. Yang ini asas tadi ya, ini asas tadi. Jadi bila asas tadi, yang ini ialah perenggan isi yang saya dah siapkan. Yang saya dah siapkan, tujuannya adalah untuk mengajar murid-murid kita. Okey, baik. Langkah yang pertama tadi ialah I. Okey, I. I itu ialah isi. I. Satu, ayat pertama, nampak? Faedah menyertai kem jati diri ialah dapat memupuk tahap disiplin dalam kalangan murid. Nampak disiplin? Tadi disiplin ini merupakan isi kita tadi. Okey, isi kita tadi. Kemudian yang kedua, okey? Yang kedua ialah apakah? Dia tanya, apakah disiplin? Apakah disiplin? Disiplin merupakan, dia jawab balik. Disiplin merupakan satu sifat kawalan diri dan patuh terhadap tata tertib. Okey, yang ketiga, hal ini dikatakan demikian. Hal ini dikatakan demikian kerana dengan disiplin murid akan selalu menepati masa dan mematuhi peraturan di sekolah. Yang keempat, okey, sebagai contoh, si tadi kan contoh kan? Sebagai contoh, aktiviti yang memupuk nilai disiplin melalui kenyataan diri ialah melalui aktiviti berkawat, contoh tadi. Okey, kemudian yang terakhir ialah B, kita masukkan bahasa berbudaya kita tadi, iaitu apabila kita rajin seperti semut untuk menyertai aktiviti berkawat, sudah pasti kita akan terus menjadi murid yang berdisiplin. Selesai. Jadi perenggan yang menarik sebab kita masukkan, kita masukkan tadi bahasa berbudaya tadi, raja seperti semut tadi. Dan lebih mudah cikgu ya, lebih mudah. Okey, baik. Jadi untuk yang seterusnya, kita akan buat perenggan isi ini bersama-sama dengan murid. Okey, untuk gambar yang untuk dua gambar ini, siapa yang boleh bagi saya apa contoh aktiviti gambar ni? Apa nama aktiviti gambar ni? Saya, cikgu. Okey, Haris. Apa dia, Haris? Okey, gambar pertama ialah Flying Fox, manakala gambar kedua ialah aktiviti burung hantu. Okey, Flying Fox. Saya dah lama tak dengar perkataan Flying Fox. Ialah kita dah lama ber-PKP kan. Flying Fox kan. Flying Fox ialah dalam bahasa Inggeris. Ramai orang sebut. Bila sebut saja Flying Fox, saya tahu dah apa dia. Yang dalam gambar tu. Tapi sebenarnya dalam nama bahasa Melayunya ialah luncur keluang. Luncur keluang. Okey, tadi ialah berjalan malam, aktiviti ini berjalan malam. Okey, biasa orang panggil burung hantu, aktiviti burung hantu, night walk. Okey, baik, apakah faedahnya? Faedah dia ialah keyakinan. Okey, iaitu apabila kita sertai semua aktiviti ini, kita akan bertambah yakin. Okey, baik. Kemudian apakah bahasa berbudaya yang sesuai? Jadi kita akan lihat apakah bahasa budaya sesuai. Saya akan beritahu yang ini, iaitu kita ambil madah pujangga. Madah pujangga iaitu orang biasa yang melahirkan tindakan luar biasa menghasilkan prestasi luar biasa, iaitu daripada Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah. Jadi benda ini yang kebiasaannya ramai murid yang tak dapat nak aplikasikan perkara ini. Okey, jadi sekarang ini kita perlu lengkapkan karangan ini, iaitu faedah menyertai kem jati diri ialah dapat meningkatkan tadi. Yang pertama I tadi, isi, keyakinan diri. Yang kedua ialah A, apakah. Yang ketiga ialah H, iaitu hal ini demikian kerana. Kemudian kita ada C, contoh yang merah tadi kita boleh lihat merah tadi Kemudian kita ada B, iaitu kita masukkan tadi bahasa berbudaya kita tadi. Okey, baik. Sekarang ini kita nak uji. Sekarang ini kita nak uji murid-murid kita pada hari ini. Kita nak uji murid-murid kita pada hari ini, mereka boleh ke tak aplikasi apa yang saya ajar tadi dalam ini. Okey, baik. Baik, soalan dia yang ini. Faedah menyertai kem jati diri. Ada dua aktiviti ini. Okey, sekarang ini saya akan bagi masa 1 minit lebih sikit lah. 1 minit lebih sikit untuk mereka membuat satu perenggan isi yang lengkap dan mereka perlu baca ke dalam kelas ini. Jadi saya akan menilai PBD mereka itu. Okey, saya bagi masa 1 minit setengah, cukup Cukup tak?
Cukup cukup cuba tulis laju-laju guna marker besar lah, senang. Okey baik. Okey, jadi kita bagi masalah seminit. Betul, cikgu. Seminit kepada murid-murid kita pada hari ini. Rasanya Lokman bila dengar camp jati diri ni ada tak pengalaman-pengalaman menjadi fancy? Ada cikgu. Dulu saya pun pernah lah terlibat dengan camp jati diri ni kan. Jadi apa yang paling menarik lah bagi saya bila saya duduk dalam camp jati diri tu ialah kita belajar tentang adab cikgu. Adab dengan cikgu kita. Bagus. Adab dengan rakan kita. Bagus. Adab dengan orang yang lebih tua daripada kita. Jadi itulah antara benda yang mengajar saya supaya sahsiah saya ni lebih unggul. Betul. Sebab bila kita masukkan jati diri tu, kebanyakan murid bila kata, alamak malasnya kita nak membina kemah kan. Nak betul, membina cikgu. kemah betul tidur beralaskan rumput, Tak tidur selesa. beralaskan tanah, tak selesa kan. Betul. Mandi berimpit-impit kan. Jadi sebenarnya dalam kesukaran itu ada kemanisan dia. Ada kemanisan dia tu. Okey, cikgu. Okey, saya rasa dah sedia kot. Boleh tak semua tunjukkan kalangan? Ada yang sama kelang kabut dengan siap siapa betul. yang dah siap boleh tunjukkan di hadapan kamera. Tunjuk di hadapan kamera. Cantik tulisannya cikgu. Okey, tunjuk lama sikit, saya nak menilai seorang-seorang Okey. Okey, baik. Ke jauh sikit Haris. Saya tak nampak Haris punya. Okey, jauh sikit, ke belakang sikit Haris. Okey, cantik. Okey, saya nampak. Okey. Okey, semua mereka dapat gambar yang sama, tapi isi yang berlainan, tapi isi bolehlah sama. Okey, boleh tak saya nak dengar suara Damia untuk bacakan satu perenggan isi. Okey, Damia, boleh kamu baca, Damia? Jawapan kamu? Baca. Okey, boleh baca. Okay. Faedah menyertai camp jati diri ialah dapat meningkatkan kemahiran dalam hutan. Meningkatkan kemahiran. Okey, bagus. Merupakan kemahiran yang memerlukan ilmu tambahan. Ilmu tambahan. Okey, bagus, ilmu tambahan. Yang ni merupakan ilmu tambahan dia. Bagus. Okey. Kemudian? Hal ini demikian kerana kemahiran ini banyak digunakan ketika kecemasan. Ketiga, kecemasan. Okey, lagi? Sebagai contoh, kemahiran yang perlu dipelajari ialah menggunakan kompas dan memasak di hutan. Memasak di hutan. Itulah dia. Okey, cuma Damia ada tertinggal bahasa berbudaya dia tu. Okey. Baik, jadi rasanya saya dah semak tadi keempat tadi, semuanya melengkapi PBD kita pada hari ini. Jadi sebenarnya saya nak bagi sedikit ganjaran kepada mereka. Wah, seronok Mereka semua PBD tepat. Jadi saya nak bagi kereta. Kereta cikgu kereta. Perempuan dapat kereta juga. Ya, kereta. Kereta Okey. dia kereta kecil tu. Cikgu nak bagi kepada siapa cikgu? Semua sekali dapat kereta. Okey, Sebab saya baik. lihat tadi semua tadi dapat melengkapkan, membina perenggan isi dengan baik dan juga cemerlang. Dan juga mengaplikasikan semua yang saya ajar tadi tu. Dengan menggunakan teknik IAHCB tu tadi. Betul, menunjukkan yang mereka faham apa yang cikgu terangkan kepada kita untuk segmen ini. Baik cikgu, kita nak berehat seketika, boleh ke cikgu? Okey, boleh. Baik, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot menengah atas. Didik TV KPM. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam slot menengah atas. Masih lagi bersama dengan saya, Lokman Hakim, dan juga Cikgu Muhammad Zaim Zainal Adnan, juga jurubahasa kita Cikgu Muhammad Bukhari, Cik Hassan dan murid-murid dalam talian kita. Okey cikgu, untuk segmen ini pula apakah yang akan kita tekankan? Okey, baik. Untuk segmen ini kita akan kita masih lagi menggunakan bahasa berbudaya, tapi dalam lisan kita pula. Okey. Dalam pertuturan kita, iaitu kita akan membuat aktiviti teka dan bina ayat secara spontan. Jadi murid-murid kita akan teka beberapa bahasa berbudaya kat sini, kemudian mereka akan cuba bagi tahu maksud dia
Maksudnya memang dah sudah diberi, tapi cuma mereka perlu teka. Mereka perlu teka apa dia bahasa berbudaya yang terlibat dan apa contoh ayat dia. Apa contoh ayat dia. Okey, kita pergi kepada bahasa berbudaya pertama, iaitu kata-kata hikmat. Kata-kata hikmat. Okey, maksud kata-kata hikmat yang pertama ini ialah memandu kenderaan dengan berhati-hati akan menyelamatkan nyawa. Apa dia rasanya kata-kata hikmat yang sesuai dengan maksud ini? Siapa boleh jawab? Okey, Radin. Lama tak dengar suara Radin. Okey, Radin. Saya nak cuba cikgu. Okey, cuba Radin. Apa kata-kata hikmat dia? Kata-kata hikmat ni saya pernah nampak di jalan raya, iaitu pandu cermat jiwa selamat. Pandu cermat jiwa selamat. Sebenarnya kata-kata hikmat ni dia lebih kurang macam peribahasa juga. Okey. Jadi kata-kata hikmat yang terlibat ialah pandu cermat jiwa selamat. Jadi saya teruslah munculkan ayat dia kat sini, iaitu kenderaan perlu dipandu secara berhemah kerana pandu cermat jiwa selamat. Sedap sikit ayat kita. Betul. Kalau kita tak masukkan bahasa berbudaya itu, kenderaan perlu dipandu secara berhemah. Itu sahaja. Betul, cikgu. Okey, baik. Jadi kita pergi kepada yang kata-kata hikmat yang seterusnya. Okey, iaitu maksudnya ialah kerjasama yang membawa kepada keharmonian. Ini maksud dia. Okey, ini maksud dia. Okey, siapa boleh bagi tahu saya pada hari ini, beritahu kita semua pada hari ini, apa dia kata-kata hikmat yang sama yang menunjukkan maksud itu? Siapa yang boleh Saya, bagi tahu? cikgu. Okey, Haris. Okey, Haris, apa dia Haris? Jawapannya ialah muafakat membawa berkat. Muafakat membawa berkat. Inilah memang mudahlah. Okey, iaitu muafakat membawa berkat. Okey, sebenarnya muafakat membawa berkat ini merupakan satu cogan kata yang kita boleh pegang apabila kita berkait rapat dengan perpaduan itu. Okey, asyik dengar suara Sari je kan? Boleh tak saya nak dengar suara Venus baca sikit ayat kata-kata hikmat ni, boleh tak? Yang saya telah warnakan dengan warna ungu dekat sini. Boleh Venus baca? Okey, cuba baca. Boleh cikgu. Okey. Masyarakat sekeliling perlulah bekerjasama antara satu sama lain kerana muafakat membawa berkat. Nampak? Muafakat membawa berkat. Okey, kalau tak ada bahasa budaya tu, masyarakat sekeliling perlulah bekerjasama antara satu sama lain. Itu saja, tergantung. Betul. Okey, baik. Kita pergi kepada bahasa berbudaya yang lain. Okey, iaitu kategorinya bahasa berirama. Bahasa berirama ni lah yang agak sedikit menarik. Sebab dia siapa yang mahir dalam bahasa berirama ini, insya-Allah satu hari nanti boleh menjadi penulis lirik. Lagu. Okey, sekarang ni ramai kan yang mahu cuba untuk menjadi penulis lirik. Okey. Jadi contohnya macam ni. Kita kalau nak menulis lirik pun, kita kalau nak berbahasa berirama pun, kita perlu berintonasi dengan betul lah. Contohnya, biarlah apa orang nak kata, asal kita bahagia. Biarlah apa badai melanda, asal kita setia padanya. Nampak tak ayat macam cadu je dengar tu kan. Okey. Baik, kita tadi dah dengar saya Bermadah. baca ayat bermadah tadi kan. Yeah. Kita nak dengar pula murid-murid kita bermadah. Cantik, cikgu. Ini yang kita tunggu-tunggu. Okey, siapa yang nak bermadah kat sini? Ada tak? Damia. Okey, baik. Ayat dia saya bagi contoh. Okey, ini ayat contoh dia. Okey, cuba baca kamu dengan penuh penghayatan. Ya. Damia. Baca dengan perlahan-perlahan. Okey. Andai tali ada penghujungnya, begitu jugalah majlis kita. Andai kasih masih bertaut, jiwa ini pasti tersangkut. Pasti tersangkut. Pasti tersangkut. Okey. Jadi itulah cara untuk kita bahasa berbudaya dalam lisan. Contohnya kalau dalam majlis biasanya lah, saya Lokman pun biasalah menjadi pengacara majlis. Di majlis-majlis perkahwinan dan sebagainya, kita banyak menggunakan bahasa berbudaya ini. Kita dah gunakan, tapi sebenarnya kita secara tak langsung kita tahu itu merupakan sebenarnya bahasa berirama. Okey. Baik. Jadi untuk hari ini saya nak uji murid-murid kita pada hari ini. Tadi saya dah senaraikan tadi dah. Saya dah senaraikan, saya dah ceritakan tadi. Okey, contoh-contoh jenis bahasa berirama, contoh-contoh peribahasa tadi. Kemudian mereka kena aplikasikan perkara ini dalam lisan mereka. Jadi ada dua kategori. Kategori yang pertama iaitu gunakan bahasa berirama dalam ucapan penghargaan kepada guru-guru. Jadi saya minta seorang anak kat sini yang yakin
Saya tak nak yang tak berapa yakin. Saya nak yang yakin. Boleh beri ucapan penghargaan kepada guru-guru kita secara dalam Google Meet ini. Ya. Tapi dengan menggunakan laras bahasa berirama itu. Kita tengok, kita nak uji sama ada mereka boleh ke tak. Tak apa, sambil-sambil saya cakap ni cuba kamu berfikir. Siapa yang nak tu angkat tangan lepas ni. Ya. Okey, jadi tugasan yang kedua ialah berbual. Mereka boleh berbual dengan rakan untuk menggunakan bahasa berbudaya yang telah saya sediakan di sini. Okey. Baik, untuk yang tugas yang pertama, siapa rasa je yakin yang boleh Venus. Wah, ini memang yakin betul ni. Laju dia angkat tangannya. Venus jangan buat lawak lagi Venus Okey. Jadi tak je kali ni tak okey, baik Venus. Okey, boleh tak kamu gunakan bahasa berirama untuk bagi ucapan kepada guru, kepada semua guru-guru lah. Semua guru-guru. Boleh cikgu. Okey. Selamat petang semua. Terima kasih kepada saudara pengurusi majlis, guru-guru dan rakan sekalian. Guru ibarat lilin yang berbakar sambil menerangi kehidupan kita sebagai seorang murid. Tanpa guru, siapalah kita? Tanpa guru, hilanglah arah hidup kita. Justru pada hari ini, dengan rasa rendah hati, saya mengucapkan terima kasih kepada semua guru yang berada di Malaysia. Dan semua guru terpahat di hati ini. Sama-sama Venus. Tepuk sikit untuk kawan kita. Terima kasih Venus. Venus. Nampak tak? Apabila kita menggunakan bahasa berirama, kita sampai tak betul, berada tu. Sampai rasa kan. Rasa kan. Guru itu ibarat pelita apa semua kan. Jadi rasa. Walaupun intonasi dia bersahaja, tapi ayat dia yang memainkan peranan penting. Betul. Jadi itu pentingnya kita belajar bahasa berirama ni. Okey, baik. Jadi kita dah selesai tadi yang pertama. Kita tengok kepada yang kedua pula. Berbual dengan rakan anda dengan menggunakan bahasa berbudaya berikut. Okey, sebenarnya perkataan-perkataan ini ada dalam buku teks. Jadi mereka mereka sudah buka buku teks sebenarnya. Okey, jadi mereka perlu berbual menggunakan ketiga-tiga perkataan ini. Okey, saya rasa adalah siapa yang berani tu. Okey, siapa yang nak mulakan masa ni? Damia lagi. Okey, muka penuh yakin. Okey, Damia. Okey. Setiap manusia pasti punya cita-cita sendiri. Untuk mencapai setiap cita-cita, kita perlulah berusaha bersungguh-sungguh kerana usaha tanda kejayaan. Usaha tanda kejayaan. Okey, jadi Damia berjaya berbual menggunakan satu kata bahasa berbudaya ni, iaitu usaha tangga kejayaan. Okey, siapa nak sambung perbualan tu? Okey, Venus lagi. Venus semangat betul hari ni. Daripada pertama dia buat lawak, kemudian dia terus semangat. Dia punya kadar dia tu semakin meninggi. Bagus. Okey, Venus. Okey, pelbagai usaha yang boleh kita lakukan untuk berjaya dan salah satunya ialah membaca. Membaca merupakan sumber ilmu. Ilmu itu sangat penting kerana ilmu itu pelita hati. Ilmu itu pelita hati. Iaitu yang maksudnya Venus menggunakan apa yang saya ajar tadi. Apa yang saya ajar contoh-contoh tadi. Contoh-contoh yang tadi. Okey, jadi bagus. Terima kasih Venus kerana telah mengaplikasikan bahasa berbudaya itu. Berkias itu indah, memang indah. Okey, siapa nak sambung ayat tu? Saya cikgu. Okey, Haris. Senyap dari tadi Haris. Okey, Haris. Apabila kita berusaha, pasti kita nampak sinar kejayaan kita pada masa hadapan. Okey. Kerana hemat pangkal kaya, rajin pangkal pandai. Hemat pangkal kaya, rajin pangkal pandai. Itulah ini merupakan satu peribahasa yang boleh dikaitkan dalam perbualan seharian kita. Tapi saya kesian tengok 3 orang. Seorang lagi bunga tak bercakap. Ada tak rasa nak tambah apa-apa? Ada. Ada. Laju anggotnya. Ada. Bila tanya, tadi dia senyap je. Tapi bila tanya baru dia kata ada. Dia nak cakap tu kan. Okey. Apa dia tadi? Saya nak tambah sikit boleh cikgu? Sikit. Okey, sikit. Kita ada masa lagi. Janganlah kita berhenti menuntut ilmu kerana ilmu itu sangat luas sehingga ada perumpama mengatakan dakwah ilmu itu seluas lautan. Dakwah ilmu seluas lautan. Okey, patah tu rasanya biasa kita dengar benda tu sebenarnya. Jadi
Jadi itulah untuk yang segmen kali ini mereka lebih banyak menggunakan bahasa biasa, bahasa berkias itu indah ni dengan menggunakan beberapa pepatah ini dalam pertuturan, dalam perbualan, dalam menjadi pengacara majlis supaya telinga kita enak je bila dengar. Betul cikgu. Okey cikgu, murid kita pun sudah menjawab dengan betul. Ada tak ganjaran untuk mereka cikgu? Ganjaran. Terima kasih. Ganjaran. Tadi saya tengok tadi empat murid tadi kita bersuara tadi kan? Betul cikgu. Semuanya bersuara. Semua bersuara kan? Jadi kita nak murid kita menggunakan bahasa budaya itu dalam pertuturan kan? Jadi semuanya kita bagi kereta sekali. Okey. Semua 4 buah dapat kereta cikgu 4 buah kereta. dah 2 Kaya saya kereta. ini kan bagi korang sebuah sebiji kereta ni, sebuah kereta ni. Kecil-kecil dah dapat kereta ya. Untung korang Kecil dapat kereta. 2 pula lagi dapat ya. Okey cikgu. Okay. Jadi kita pun banyak yang kita belajar untuk segmen ini dan kita nak berehat seketika. Boleh ke cikgu? Boleh. Okey, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot menengah atas. Didik TV KPM. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan saya Lokman Hakim dan juga Cikgu Muhammad Zaim dan jurubahasa kita Cikgu Muhammad Bukhari. Okey cikgu, untuk segmen ini apakah yang ingin cikgu kongsikan kepada kami? Okey, baik. Jadi untuk segmen ini, okey, saya lebih nak mendedahkan apakah contoh-contoh peribahasa lain. Apa dia bahasa berbudaya yang lain untuk murid-murid kita ambil maklum tentang kesemua peribahasa-peribahasa ini. Kesemua bahasa-bahasa berbudaya ini untuk dipraktikkan dalam penulisan karangan, perenggan isi terutamanya dan juga dalam pertuturan seharian murid-murid kita. Terutamanya apabila murid-murid kita dilantik sebagai pengacara majlis. Jadi mereka tahu dah apa yang kena buat. Oh, Cikgu Zaim kata bahasa berirama. Kalau nak jadi pengacara majlis kena hujung dia sama-sama. Mereka pun akan buatlah skrip teks skrip yang hujung-hujung dia hampir sama. Jadi orang dengar pun wah, cak sedap bila dengarkan. Siapa yang ajar? Cikgu Zaim yang ajar. Main dalam mana? Okey, baik. Jadi ia ini merupakan beberapa senarai peribahasa yang terkandung dalam buku teks bahasa Melayu tingkatan 5. Jadi beberapa peribahasa dia yang kita rasa betul ke tak peribahasa ni? Okey. Jadi yang pertama ialah jauh hari sahaja yang mengenal manikam. Okey. Yang kedua, kera mendapat bunga. Yang ketiga, kalau tidak berada-ada takkan tempur bersarang rendah. Okey. Seperti telur di hujung tanduk. Serumpun bak serai, sesusun bak sirih. Yang ini sama dengan sepakat membawa berkat tadi. Okey, kemudian condong diumpil, lemah dianduh. Rasanya apa maksud tu? Condong diumpil, lemah dianduh. Dianduh tadi kan yang kita nak belajar, yang kita belajar ikatan tadi kan. Maksudnya condong diumpil ni maksudnya yang lemah itulah yang patut kita bantu. Okey, kemudian membaca jambatan ilmu. Okey, yang ni semua yang kita dah belajar hari ni lah. Membaca jambatan ilmu, cerdik seperti kancil, masa itu umpama emas, ada ubi ada batas. Tak lapuk di hujan, tak lekang di panas, berluka menjadi rimba. Jadi dengan paparan ini, murid-murid kita akan diharapkan membantu murid dalam penulisan karangan, penenggan isi itu. Okey, jadi untuk yang terakhir ini saya nak bermain teka-teki. Teka-teki. Teka kata. Teka peribahasa, bermain teka kata ni. Okey. Jadi dekat layar ini ada papan putih ni, ada yang kotak-kotak putih itu. Di sebalik kotak putih itu ada perkataan. Ada huruf. Ada huruf yang tersembunyi. Jadi mereka perlu teka. Kalau teka muncul betul, kalau betul teka adalah muncul dekat sini. Kalau salah, saya kata salah. Okey cikgu. Okey, baik. Jadi maksud dia lebih kurang sama dengan usaha bersungguh-sungguh. Okey. Jadi siapa nak teka perkataan huruf yang pertama? Huruf yang pertama. Ada tak? Venus. Venus. Okey, Venus. Pastikan kamu betul yang pertama ini. Huruf A cikgu. Huruf
Nampak sebab bahasa Melayu kan. Jadi kebanyakan huruf A. Pandai Venus. Dia keluar memang banyak huruf banyak A. tu. Banyak huruf A. Pandai Venus. Okey, Venus, kamu nak teka lagi? Kamu dah tahu dah peribahasa apa ini? Saya dah teka lagi cikgu. Oh, kamu nak teka lagi? Teka Kamu lagi. tak tahu lagi. Saya rasa ni kamu macam berfikir-fikir apa ni. Okey, apa dia Venus? Kamu nak teka apa? Huruf C cikgu. C minta maaf lah Venus. Ya. Tak ada. Minta tak maaf apa. lah ya, Minta maaf Venus. Venus. Okey, baik. Siapa nak cuba teka perkataan lain? Teka huruf lain, ada tak? Siapa nak cuba? Okey, Oh, Damia. Damia. Damia tersenyum-senyum dari tadi ni kan. Bila Venus jawab, dia tersenyum-senyum. Rasa dia tahu ni. Okey, Damia. Kamu nak teka ke ataupun kamu dah tahu apa jawapan dia? Saya rasa saya dah tahu lah cikgu. Kamu dah tahu. Oh, Tapi muka saya- confident. Muka yakin. Tapi saya nak teka huruf G dulu. Huruf G. G untuk apa tu? Saya tak dengar. G. G untuk? Gagah. G Gagah. untuk gagah. Oh, Okey, okey, tengok, ada gagah. kata. Okey, kita tengok. Oh, Ada, okey. tiga. Baik, ada. Selamat ada. Okey, Damia. Tadi kamu kata kamu tahu kan? Saya rasa baik kamu selesaikan dah. Apa dia? Apa jawapannya? Saya selesaikan cikgu. Okey, selesaikan boleh. Jawapan dia genggam bara api biar sampai jadi arang. Betul. Betul ke cikgu? Cuba tengok. Betul lah. Tahniah Tepuk Damia. sikit untuk kawan kita. Genggam bara api biar sampai jadi arang. Maksudnya kita kena buat sesuatu itu, kita kena berusaha bersungguh-sungguh. Berusaha bersungguh-sungguh. Barulah kita akan dapat hasilnya. Okey? Jadi Okey cikgu, kita pun sudah berada di penghujung segmen ini. Apakah kesimpulan dari cikgu untuk segmen ini? Kesimpulan dari saya. Okey, Ya. baik. Jadi kesimpulannya pada hari ini, yang pertama, kita dah pun mempelajari apa dia bahasa berbudaya. Ya. Ada macam-macam jenis, ada kiasan, ada perbandingan semacam, ada kata-kata hikmat, ada madah pujangga, ada bahasa biirama. Okey, kemudian daripada situ murid kita dapat membina, dapat mengaplikasikan bahasa berbudaya itu dalam perenggan penulisan, iaitu dengan menggunakan teknik IAHCB ini. Sangat mudah. Kemudian mereka juga boleh menggunakan bahasa berbudaya ini dalam pertuturan seharian mereka. Okey, jadi itu yang boleh kita praktikkan dalam perbualan harian kita. Ya, betul. Dan cikgu, bagaimana cikgu menilai prestasi murid-murid kita hari ini? Okey, jadi kita nak menilai prestasi, tapi sebelum kita nak menilai, saya nak dengar dulu apa kesimpulan daripada diorang ni sebenarnya. Okey. Okey, siapa nak bagi tahu saya apa yang kamu semua dapat hari ini? Yang pertama. Ya. Wakil seorang dari 4 murid kita. Siapa nak jadi wakil? Siapa nak wakil untuk okey, Haris, siapa dia Haris? Saya cikgu. Okey. Jika hendak menulis karangan yang cemerlang, saya hendaklah menulis bahasa budaya dalam karangan. Bagus yang pertama. Yang kedua? Okey, Damia. Kembali. Damia. Okey, cuba. Penggunaan bahasa berbudaya dalam pertuturan membuatkan percakapan kita semakin menarik dan bermakna. Okey, yang ketiga? Ya. Yang Seterusnya? ketiga? Saya cikgu. Okey, Venus. Venus bila cakap dia mesti nak gelak-gelak tau. Okey, kena buat lawak lagi. Penggunaan teknik IAHCB dalam menulis perenggan isi dapat membantu saya menghasilkan perenggan isi secara sistematik. Secara Mantap. sistematik, nampak. Mereka juga kata bila buat aplikasi IAHCB ni, mereka rasa benda itu sebagai satu perkara yang sistematik. Ya. Mudah. Okey, baik. Jadi untuk PBD hari ini kita lihat berapa kereta yang mereka dapat. Okey, Venus dapat 2, Radin dapat 2, Damia dapat 2, Haris pun dapat 2. Tahniah. Maksudnya hari ini mereka menguasai mereka menguasai apa yang hendak saya ajar pada hari ini. Okey, terbaik semua, terbaik semua. Okey, terbaik kepada semua murid kita. Dan di manakah cikgu murid kita boleh dapatkan latihan pengukuhan? Okey, jadi untuk semua murid-murid saya dan juga semua murid-murid yang berada di rumah yang sedang menonton, okey, bolehlah layari laman Sesawang KPM Perkasaku, portal Delima KPM Perkasaku untuk mencari segala bahan-bahan yang berkaitan dengan apa yang telah dipelajari. Okey, boleh dapatkan di
di Sumberku. Baik, cikgu, terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Muhammad Zaim Zainal Adnan dan juga guru juru bahasa kita, Cikgu Muhammad Bukhari Cik Hassan, murid-murid dalam talian dan juga anda yang menonton dari rumah. Saya doakan anda berjaya dengan cemerlang. Akhir kata, senyum nampak gigi. Ada rezeki. Jumpa lagi. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.